Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dapat juga bersiaran setelah lama. Okay, tidak bersiaran lebih kurang 2 minggu. Okay, untuk hari ini saya akan terangkan sedikit bagaimana untuk kita menghasilkan tutorial berkaitan dengan kamera yang kita boleh apply di dalam Animate. Okey, yang ini bersesuaian dengan apa yang kita apply pada storyboard ya. Di mana kita apply camera angle. So, apa yang kita apply pada storyboard actually kita boleh buat di dalam Animate. Okey, first kita akan sentuh berkaitan dengan kamera, and then saya akan terangkan bagaimana untuk kita menghasilkan ataupun kita apply layer depth. You punya background tu nampak ada depth, di mana yang bahagian depan dan di mana yang bahagian belakang contohnya. Okay, so boleh apply layer depth. Okay, seterusnya last sekali saya akan tunjukkan bagaimana untuk export. Okay, export file Animate kepada bentuk video file format ataupun dalam bentuk MP4. Okay, so sebelum kita mulakan, saya akan tunjukkan sampel. Okay, sampel contoh bagaimana kita nak apply kamera. Okay, contoh di sini fokus pada frog ataupun katak, and then dia terus zoom out. Okay, so kita nak buat yang very simple macam ni. Okay, first dia zoom, dia close up pada katak and then zoom out. Okay, very simple. Kita hanya pakai kamera saja. Okay, so jom kita mulakan. Okay, di sini saya sudah ada beberapa layer. Okay, yang mana saya separatekan setiap layer. Pertama, saya letak layer untuk bahagian belakang lah, background. Okay, seterusnya saya letak untuk matahari. Okay, matahari. Alright, seterusnya saya letak bahagian bukit okay, di bahagian depan sedikit. Alright, seterusnya saya letak pokok dan juga ground. Okey, dan di bahagian layer yang seterusnya saya letak bunga. Okey, dan atasnya kita letak awan, dan last sekali yang paling depan adalah katak. Okey, ini adalah susunan yang saya letak berdasarkan kepada kesesuaian lah. Kalau untuk background di bahagian belakang, kalau untuk objek utama biasanya kita letak di bahagian paling depan, ataupun kalau kedudukan dalam layer paling atas lah. Okey, file ni saya create direct daripada AI, daripada Animate. Kalau you nak create daripada AI should be okay, boleh juga. Okey, untuk background tak ada masalah. Contohnya you nak masukkan daripada AI ke Animate pun tak ada masalah. Kalau you nak direct daripada file AI itu sendiri. Okay, dan macam saya sebutkan sebelum ni, boleh separatekan by layer, tak ada masalah. Untuk kita animatekan setiap satu item yang kita create dalam AI ni menggunakan layer yang berbeza, tak ada masalah. Okay, tapi untuk hari ini saya terus direct buat di AI, di Animate. Di Animate. Okay, so perkara yang penting sekali kat sini adalah kita akan apply kamera. Okay, kita akan apply kamera. Alright, you bayangkan ini adalah size stage. Okay, so ini adalah stage kita. Okay, so first kali kita nak fokuskan kamera di bahagian katak. So keyframe pertama mesti start fokus pada bahagian karakter ini ataupun katak. So caranya adalah, okay, ini adalah function yang paling utama untuk buat tutorial ni. Okay, so kita kena add camera. Okay, add camera, so dia akan keluar satu layer camera khas untuk kita apply camera angle. Okay, alright.
Okay, so kita dah create ataupun kita dah add camera. So sekarang dah ada satu layer camera. Jadi sekarang kita akan apply angle camera lah. Okay, so kita akan nampak ada satu slide, okay, slider di sini. Okay, slider ni kegunaannya adalah untuk kita buat camera angle tu sama ada kita nak zoom in ataupun zoom out. Okay, kalau kita tarik ke kanan bermaksud kita nak fokuskan, okay, ataupun kita nak buat zoom in. Tetapi kalau kita tarik ke kiri bermaksud kita nak buat zoom out. Okay. So untuk kali ni saya akan fokus pada bahagian katak ni. Okay, saya nak fokuskan pada karakter katak. Jadi untuk keyframe yang pertama, kita make sure that di dalam kotak stitch ni, okay, kita fokus pada muka katak tu saja. Okay, yang lain tak nampak. Jadi apa yang saya kena buat adalah untuk tarik ke kanan begini. Okay, tarik sampai hujung begitu. So kita akan nampak ada ikon di tengah ni. Okay, yang ni adalah tujuannya untuk kita tarik sama ada kita nak buat panning left to right ataupun kita nak buat tilting up to bottom. Okay, so sekarang saya nak fokuskan yang ni di sini. Jadi saya akan tarik ke kiri supaya kamera tu kita perlu fokus pada objek ni. Okay, so saya besar naikkan sikit dan zoom in lagi. Okay, pastikan objek ni ada betul-betul dalam kawasan stitch. Okay, saya tarik lagi. Bayangkan stitch ni adalah fokus kamera. Okay, so make sure macam tu lah. Okay, so betul-betul dalam kawasan stitch. Fokus pada karakter ni sahaja. Okay, jadi kita akan buat keyframe pertama, objek kamera fokus pada karakter frog ataupun katak. So kita akan tambah satu lagi keyframe. Okay, so dia akan ada masa yang delay sikit lah untuk kamera tu fokus pada karakter. Okay, so dia ambil masa lebih kurang 1 second. Okay, after 1 second barulah dia perlahan-lahan dia zoom out. Kita nak buat macam tu. Okay, jadi apa yang kita kena buat seterusnya adalah untuk tambah keyframe pada frame yang ke 117. Saya akan tambah di sini. Okay, so start from here, kamera tu akan zoom out. Okay, so saya akan tarik ke kiri. Untuk buat zoom out, kita akan tarik ke kiri. Okay, so saya akan tarik ke kanan supaya dia fokus tengah pula. Okay, tarik lagi ke kiri supaya kita boleh dapat angle yang kita nak. Okay, begitu. Okay, tarik lagi ke kiri supaya dia penuh lah. Supaya kita nampak keseluruhan layout tu. Okay, so tarik lagi. Sorry, masuk ke dalam sikit. Okay. Okay, lebih kurang macam tu. So kita nak dia akan zoom out dan nampak keseluruhan layout di belakang. Okay, jadi dia ambil masa lebih kurang 1 second untuk close up pada karakter, and then perlahan-lahan dia akan zoom out. Alright, so di antara frame ke-32 dan frame yang ke-117 ni, saya akan right click dan create classic twin supaya kita boleh nampak animation tu. Okay, contohnya begini. Okay, fokuskan and then perlahan-lahan dia akan zoom out. Okay, so itu adalah cara untuk kita apply kamera. Okay, so pastikan kena apply classic twin supaya kita nampak pergerakan kamera tu daripada fokus kepada sesuatu karakter, dan untuk buat efek zoom out kita kena apply classic twin. Okay, supaya nampak pergerakan animation. Okay, seterusnya daripada keyframe 117 ke 125, okay, saya akan delaykan sekejap pergerakan tu dan saya akan slowly tambah
Okey, keyframe satu lagi di frame yang ke 162 So saya akan buat sedikit pergerakan dia supaya dia panning daripada kanan ke kiri. Okey, lebih kurang macam tu. Alright, so setiap kali kita buat perubahan pergerakan, nak nampak supaya kamera tu ada pergerakan, mesti kena apply classic twin. Okay, so kita try untuk tengok balik daripada awal. So saya akan tarik playhead ni ke depan. Okay, kita mainkan sekali lagi. Okay, okay begitu. Okay, dia stop sekejap dan dia tarik ke daripada kanan ke kiri, dia panning sedikit. Okay, so itu adalah cara untuk kita gunakan kamera. Okay, di bawah ni sekarang dia ada dua function. Satu untuk kita apply sama ada zoom in zoom out. Okay, yang ni adalah untuk rotation. Okay, kita boleh buat juga kamera rotation. Kalau kita tarik ke kanan bermaksud dia akan rotate mengarah lawan jam. Tapi kalau kita tarik ke kiri, maksudnya dia rotate mengikut arah jam. Okay, so itu kalau you nak apply lah. Okay, kalau tak nak apply pun tak apa. Okay, bergantung kepada kesesuaian scene. Alright, so seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk apply layer depth. Okay, seterusnya kita akan buat layer depth. Okay, layer depth ni biasanya kita gunakan untuk nampak ada perbezaan perbezaan kedudukan. Biasanya kalau kita nak apply layer depth ni untuk nampak scene tu lebih menonjol. Kalau karakter tu di bahagian depan, so nampak kedudukan karakter tu lebih depan berbanding objek-objek di belakangnya. Okay, so kalau nak tambahkan scene tu lebih menarik, so boleh apply layer depth. Okay, contoh di sini saya akan apply layer depth pada layer nature and flower. Okay, so untuk cara kita apply layer depth, kita boleh tengok di bahagian menu di atas. Okay, tengok dekat bahagian window. Okay, akan ada satu function layer depth. Okay, di sini kita boleh apply lah berapa yang kita nak, amount of depth yang kita nak untuk objek di bahagian layer ni. Okay, contohnya kalau kita apply layer depth, okay, sorry, saya buka ini. Okay, untuk layer nature, contohnya saya tarik, okay, objek tu ke nombor tu ke kanan, maksudnya dia makin ke belakang lah. Okay, tapi kalau saya tarik ke kiri, maksudnya objek tu makin ke depan. Okay, contohnya saya buat dalam 3. Okay, so objek mountain ni saya tarikkan ke kiri, ke kanan, supaya dia ke belakang lagi. Okay, lebih kurang macam tu. Alright, so semakin ke kanan kita tarik ke kanan, maksudnya dia makin ke belakang. Bila kita tarik ke kiri, maksudnya objek tu nampak lebih ke depan. Okay, so bergantung kepada layer juga, kedudukan layer. Okay, contohnya kalau frog ni, okay, saya akan tarik ke kiri supaya nampak dia ke depan macam tu. Tapi kalau ikutkan dia punya kedudukan tu dah okey dah. Saya letak dia dalam 6 atau 7. Okay, kalau untuk cloud, kita boleh tarik ke kiri juga supaya nampak ke depan lah, supaya nampak ke depan. Okay, kalau kita tarik ke belakang, ke kanan, maksudnya ke belakang lah. So saya akan tarik ke depan. Sama juga macam cloud yang satu lagi, saya akan tarik ke depan. So bila kita tarik ke depan, maksudnya kedudukan depth tu nampak objek tu lebih ke depan. Okay, so saya buat dalam lebih kurang sama juga, 14. Okay, you boleh adjust di sini ataupun you boleh adjust di sini. Okay, semakin you tarik ke bawah, maksudnya dia ke belakang.
semakin you tarik ke atas, maksudnya dia ke depan. Okey. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okay. Ataupun kita boleh tukar nombor dia. Okey. So kita boleh adjust mengikut kesesuaian objek di layer yang tertentu. Okey. Contohnya kalau kita nak buat perbezaan kedudukan objek bushes, okey, dengan dengan pokok ni, kalau dia dalam layer yang berbeza kita boleh buat, tapi kalau dalam layer yang sama tak boleh buat. Okey. So kalau kita nak nampak bushes ni lebih depan, jadi kita boleh tambah depth, okey, berbanding layer pokok. Okey. So supaya nampak kedudukan objek tu ada perbezaan, ya, ada depth, kedalaman. Alright. So itu adalah kegunaan layer depth. Alright. Okey, seterusnya saya akan ajar bagaimana untuk export. Okey, bagaimana untuk export file. Kebiasaannya kalau kita nak export file, kita akan gunakan file format yang lebih kecil. Contoh, kalau you nak export file dalam bentuk video file format, saya galakkan pelajar untuk pakai MP4 file format, sebab format file dalam bentuk MP4 adalah lebih kecil berbanding MOV dan sebagainya, ya. Dan bersesuaianlah sebab kita akan apply animation yang kita dah create di dalam Animate. Okey, so kita akan edit setiap animation, okey. Kita akan susun dan edit di dalam Adobe Premiere. Itu adalah proses terakhir yang kita akan buat, ya, post production. Jadi untuk export file animation ni, okey, daripada file FLE kepada file video MP4, caranya adalah, okey, jika kita nak save, boleh save lah. Maksudnya kita buka dan kita boleh edit semula. Okey, untuk export, pastikan you pilih export video. Okay, some of the version they have export media. Okay, so you can choose export video or media. Okay, di sini dia akan keluar pop-up. Okay, dia akan keluar pop-up. Ini adalah size stage yang saya dah setkan. Alright. Okay, untuk ignore stage color ni, maksudnya kalau kita nak buat dia dalam bentuk PNG, contohnya dia tak ada background, dia transparent. Yang ni sesuai kalau you nak buat contohnya satu objek, contoh logo, animation logo, so tak perlukan background color, so you boleh apply ignore stage color. Okay, ataupun kalau dalam bahasa After Effects tu kita panggil alpha lah. Okay, so ini untuk kita buat like macam transparent, tak ada background. Okay, so sekarang kita nak gunakan background, so tak payah. Okay, yang ni kita akan gunakan entire movie. Okay, kita tak pakai scene ataupun time. Okay, kita akan pakai entire movie. Maksudnya keseluruhan keyframe ataupun frame dalam timeline tu kita akan export. Okay, kita akan pakai entire movie. Format kita gunakan format H.264. Ini adalah format untuk MP4. Okey, yang ni saya akan gunakan high quality, okey, HD, saya akan pakai HD. Jika kamu nak export untuk YouTube, so kamu boleh gunakan sama ada yang lebih kecil saiznya ataupun boleh juga gunakan saiz HD. Alright, so untuk kali ini saya akan pakai high quality HD, ya. Okey, output. Okay, ini adalah file video yang kita nak export, kita nak save di mana. Okay, so saya akan save di saya rasa saya nak save di desktop lah. Tapi banyak juga file saya di desktop tu. Okay, saya akan save di desktop. Okay, alright. Okay, so di bawah ni dia akan ada start Adobe Media Encoder.
render queue immediately. Okey, biasanya kalau kita kalau kita export video di dalam Animate, basically kita hanya boleh export kepada video file format MOV. Okay. So sekarang ni dah ada kemudahan di mana kita boleh terus direct, export MOV tu dia akan terus encode kepada file format MP4. Okay. Tapi kena pastikan kita akan bila mana kita dah install Animate, make sure awak pun mesti install Adobe Media Encoder. Okay, supaya file MOV tu dia boleh tukar kepada file MP4 secara immediately ataupun secara automatic. Okay. Alright, so after kita export, dia akan direct link kepada Adobe Media Encoder. Okay, so saya akan tekan export. Okay, so dia akan terus direct ke Adobe Premiere. Okay, so ini adalah file baru yang saya export. Okay, so nampak tak? Yang ni dia akan encode kepada file MP4. Okay, so yang ni maksudnya dah export lah. Okay, jadi ini adalah file yang terbaru yang saya export tadi. Alright, kita akan buka dan kita akan tengoklah macam mana. Okay, so itu adalah file yang kita dah buat tadi. Okay. Okay, kalau nak lambatkan pergerakan kamera, so kena tambah frame. Okay, kalau nak lambatkan pergerakan kamera tu, kita boleh tambah frame. Okay, itu adalah contoh bagaimana untuk kamu export file. So yang ni dia keluar satu pop-up mengatakan file yang kita dah export tadi di-export lah ya. Okay, so itu sahaja untuk exercise tutorial kita pada hari ini, iaitu bagaimana untuk apply kamera, dan yang kedua bagaimana untuk kita buat layer depth, dan yang ketiga adalah bagaimana untuk kita export. Okay, so untuk tutorial Animate akhirnya habis ya, sampai situ sahaja. So selepas ini saya akan share bagaimana untuk edit sound menggunakan Adobe Audition. Alright, sehingga kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum. Bye.